Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Munirah binti Mihat dari kumpulan keempat tutorial B minggu ke-7 akan memulakan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk 6 topi berfikir. Jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep 6 topi berfikir secara umum dan juga 4 topi yang pertama iaitu kuning, hitam, hijau dan merah, iaitu menjelaskan mengenai ciri-ciri dan juga situasi dan aplikasi ringkas kepada topik tersebut untuk memudahkan pemahaman. Jadi, yang pertama, apakah 6 topi berfikir? 6 topi berfikir ini adalah satu kaedah pemikiran yang dipelopori oleh Edward de Bono, iaitu seorang penulis dan pemikir terkemuka barat. Dan 6 topi berfikir ini dia menggunakan konsep berfikir secara holistik dan juga kritis. Holistik ni maksud dia, kita lihat sesuatu fenomena melalui pelbagai aspek dan juga pelbagai sudut, dan kemudian kritis. Kritis ni dia melihat kepada pelbagai kemungkinan dalam memilih berbagai pilihan yang ada. Jadi 6 topi fikir ni juga dia menggunakan konsep berfikir secara selari, iaitu untuk meluaskan perspektif kita dan melihat suatu perkara dari sudut yang berlainan dan juga menyelesaikan masalah dengan keputusan yang terbaik. Banyak keputusan dan banyak pilihan, jadi kita gunakan 6 topi fikir ni untuk tengok keputusan mana yang paling terbaik. Dan 6 topi berfikir ni juga dia menggunakan 6 idea yang berlainan. 6 idea yang berlainan tadi diterima, diselarikan antara satu sama lain, tidak dinilai, tidak dibanding beza, tidak dipertikaikan dan tidak dibuktikan sama ada benar ataupun salah. Sebaliknya, 6 idea yang berlainan tadi ni dicari kelebihan setiap ada satu. Dan 6 idea yang berlainan ni lah yang dianalogikan dengan 6 topi yang berlainan warna untuk memudahkan pemahaman dan aplikasi, iaitu topi merah, topi biru, topi putih, topi kuning, hitam dan juga hijau. Jadi yang pertama adalah topi hijau. Topi hijau ni ciri-ciri dia melambangkan pemikiran kreatif. Apa pemikiran kreatif ni buat untuk selesaikan masalah adalah satu, dia akan jana kemungkinan ataupun idea baru. Dia akan menghasilkan satu laluan alternatif yang boleh menyelesaikan masalah semasa, dan dia juga menggunakan idea atau pemikiran yang tidak disangka ataupun kita panggil berfikiran ke hadapan. Contoh situasi ringkas yang kita boleh gunakan adalah situasi pembuangan botol plastik yang terlalu banyak di kawasan yang tiada pengurusan tong kita semula, contohnya di kawasan kampung. Jadi kalau orang di kampung ni selalunya kalau botol plastik ni, satu adalah bakar secara terbuka, dan kedua adalah simpan di jelapang ataupun di store-store yang ada kat rumah, kawasan rumah. Jadi bila macam ni, satu pencemaran, satu lagi plastik ni selalunya dia tak reput, jadi dia akan jadi banyak kat situ kan. Jadi apa orang topi hijau ni fikir, dia akan menggunakan botol tersebut, dia akan ambil untuk buat penanaman biji benih, dia akan buatlah bekas-bekas yang boleh ganti polybag kali hitam tu, dan dia akan juga buat pokok ataupun bunga ataupun pasu hiasan macam dalam gambar ni. Jadi itulah sedikit mengenai topi hijau. Dan seterusnya kita beralih kepada topi merah. Topi merah ni dia melambangkan pemikiran kritis yang diekspresikan dengan emosi pribadi. Kalau hijau kreatif, merah ni adalah emosi. Jadi orang yang topi merah ni dia bersikap intuitif. Maksudnya dia selesaikan masalah dia tu dengan apa yang dia rasa benar masa tu, yang itulah yang digunakan. Jadi orang topi merah ni ataupun individu topi merah ni dia membenarkan perasaan dia diluahkan tanpa memerlukan justifikasi, dan macam-macam lah dia akan menggunakan firasat pribadi dia. Jadi contoh situasi kat sini adalah peluang pekerjaan telah diisi oleh rakyat asing. Jadi bila orang topi merah ni dia melihat orang rakyat asing ni sebagai keburukan kepada negara, seorang je yang dia lihat sebagai keburukan. Contoh dia, peluang pekerjaan ni semua diisi oleh rakyat asing ni. Jadi dia akan lihat, oh rakyat asing ni jahat. Jadi dia akan menilai semua rakyat asing ni sebagai keburukan sebab dia gunakan apa yang dia rasa benar masa tu. Dan kita akan beralih ke topi kuning. Topi kuning ni dia melambangkan pendekatan yang optimistik dalam menyelesaikan masalah. Dan dia punya sikap optimistik ni, apa yang mempengaruhi sikap optimistik dia? Dia sebenarnya dipengaruhi oleh keyakinan dia. Dia yakin dia akan selesaikan masalah tu sebab dia dah nampak dah. Dia ada bukti dan juga dia ada benda yang dia rancang untuk selesaikan masalah tu. Dan topi kuning ni dia selalu memikirkan manfaat yang diperolehi setelah masalah selesai. Dia akan fikir manfaat, dia akan cari kekuatan dalam diri dia, dia akan cari peluang apa yang wujud dalam situasi ataupun masalah tu. Dan pemikirannya lah yang akan memberi tumpuan sepenuhnya pada aspek positif. Contoh dia kat sini, situasi dia, Ali tidak berjaya untuk menempatkan diri sebagai exco dalam Persatuan Anak Negeri setelah gagal dalam temu duga. Jadi Ali ni dia menggunakan topi kuning dia optimistik.
dia akan cuba lagi temu degot tu pada sidang akan datang, ataupun dia akan cari satu anak negeri yang lain, kelab yang lain yang memerlukan kepimpinan dia, yang memerlukan kekuatan dia. Macam itulah. Dia fikir mungkin sekarang ni diri dia yang sekarang mungkin belum memenuhi kriteria yang diperlukan oleh mereka. Jadi dia akan cari manfaat dan dia akan cari peluang. Dan seterusnya, topi hitam. Topi hitam ni dia melambangkan pemikiran kritis yang berwaspada. Selalu orang kaitkan topi hitam dengan perkara yang negatif. Tapi sebenarnya adalah lebih kepada perasaan waspada. Pemikiran yang mempersoalkan dan menyimak kebolehlaksanaan dan kesahihan cadangan. Dia ni akan mengkaji kelemahan, dia akan menilai keburukan dan akan mewujudkan peluang untuk kita nilai kemungkinan akibat dari keputusan yang diambil. Jadi contoh situasi dia, Ahmad mengajak Abu untuk beriadah di air terjun pada hujung minggu ni. Jadi Abu ni terpaksa menolak perluan tu sebab dia seorang yang topi hitam. Dia fikir satu, risiko hujan. Kalau risiko hujan, apa akan jadi adalah tanah runtuh. Contoh situasi dia, risiko tanah runtuh, risiko banjir dan juga risiko terperangkap di kawasan tersebut, dan risiko pendedahan daripada COVID-19 disebabkan orang ramai pada hujung minggu. Jadi itulah sekian daripada saya. Ahli kumpulan saya akan meneruskan pembentangan ni. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Munirah di atas pembentangan yang cukup menarik itu sebentar tadi. Oleh itu, saya Nur Ainana Jabati Sulaiman akan menyambung pembentangan yang telah dilakukan oleh Saudari Munirah. Sebentar tadi anda baru sahaja mendengarkan tentang ciri-ciri bagi 4 topi yang diceritakan oleh Saudari Munirah. Oleh itu, saya akan menyambung untuk menceritakan tentang ciri-ciri bagi topi putih dan juga topi biru. Okey, baiklah. Antara ciri-ciri topi putih ialah bermaksud pemikiran yang neutral dan juga objektif. Tujuannya adalah mudah untuk mencari fakta atau maklumat yang sedia ada. Tiada emosi yang terlibat dalam pencarian maklumat dan topi putih ini amat sesuai digunakan sebelum membuat sebarang keputusan. Seterusnya ialah topi biru. Topi biru pula berperanan untuk mengawal dan mengawasi topi-topi lain, mengawal emosi topi hijau, topi merah, topi hitam dan sebagainya. Topi biru ini juga berfungsi untuk menjelaskan objektif perbincangan, fokus untuk mengatur proses, memberi arahan dan menjelaskan kesimpulan. Baiklah, sekian cukup sekadar itu saya menceritakan berkenaan dengan ciri-ciri topi putih dan juga topi biru, dan fokus utama perbincangan kami ialah berkenaan dengan isu yang akan kami bangkitkan yang selari dengan topik kami pada hari ini, iaitu topik berfikir. Isu yang akan kami bangkitkan pada hari ini ialah isu penguatkuasaan larangan keluar masuk kampus semasa pandemik COVID-19 telah membebankan mahasiswa untuk mendapatkan barangan keperluan, dan isu ini kami kira amat sesuai diselarikan dengan 6 topik berfikir. Okey, baiklah. Bagi menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan 6 topik berfikir. Bagi menganalisis, kita akan menggunakan topi putih yang akan digunakan untuk mengetahui punca mengapa isu ini boleh dibangkitkan. Bagi menjana idea pula, kita akan menggunakan topi hijau. Dengan ini, kita akan menyenaraikan beberapa langkah yang kita ambil kira sebagai langkah yang rasional yang boleh diambil untuk mengatasi isu ini. Dan bagi topi kuning, topi hitam dan juga topi merah, masing-masing akan digunakan untuk membuat penilaian terhadap cadangan yang kami telah kemukakan, iaitu di mana topi kuning akan memberikan reaksi yang positif terhadap langkah yang diketengahkan, topi hitam pula akan memberikan sedikit reaksi yang negatif, manakala topi merah akan menimbulkan reaksi emosi terhadap langkah yang kami kemukakan. Baiklah, dalam proses menganalisis, kita akan menggunakan topi putih untuk mengetahui punca mengapa berlakunya penguatkuasaan larangan keluar masuk ke kampus yang akhirnya penguatkuasaan ini menimbulkan bebanan kepada mahasiswa untuk mendapatkan barangan keperluan. Oleh itu, setelah dianalisis dengan menggunakan topi putih, maka 2 punca telah berjaya untuk dikenal pasti. Punca yang pertama ialah kes COVID-19 di luar kampus semakin meningkat dan meruncingkan. Punca yang kedua pula ialah kerana pelajar-pelajar di dalam kampus tidak mengikut SOP seperti mana yang telah ditetapkan oleh KKM dan juga MKN walaupun mereka berada di dalam kampus. Para pelajar dilihat tidak memakai topeng pelitup muka apabila mereka berada di luar desa siswa. Mereka juga dikatakan sering berkumpul beramai-ramai di ruang tertutup dan mereka tidak
menjaga penjarakan fizikal. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan slide pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Aina. Selamat sejahtera, saya Teh Sing Shen akan meneruskan pembentangan ini dengan menjana idea atau langkah bagi menyelesaikan isu yang dijelaskan tadi. Untuk mencari jalan penyelesaian, topi hijau akan digunakan. Langkah atau cadangan pertama ialah pihak universiti boleh menetapkan jadual khas dan borang untuk mahasiswa keluar dari kampus. Pihak universiti boleh memberi peluang kepada mahasiswa untuk membeli barangan di luar kampus dengan menggerakkan masa keluar mereka tidak lebih daripada 1 jam hingga 2 jam. Sebagai contoh, universiti boleh menetapkan jadual waktu khas untuk pelajar keluar kampus setiap hari Sabtu dari pukul 2 hingga 4 petang. Pelajar yang ingin keluar semasa waktu khas boleh mendapatkan borang kebenaran keluar masuk kampus dari laman web universiti. Mereka harus melengkapkan dan memohon kelulusan borang tersebut supaya mereka dapat keluar ke kampus untuk membeli barangan semasa pandemik COVID-19. Idea seterusnya ialah pelajar digalakkan memberi barangan dan makanan secara atas talian. Pihak kerajaan boleh memberi bantuan kewangan kepada mahasiswa sebagai galakan pembelian secara online. Mahasiswa boleh memberi barangan keperluan dan barang kehendak melalui aplikasi memberi belah seperti Shopee, Lazada, Amazon dan sebagainya. Pelajar juga dapat membeli barang dari laman web pusat memberi belah seperti Aeon dan The Store. Mereka juga boleh memesan makanan melalui aplikasi perkhidmatan pesanan makanan seperti Foodpanda dan GrabFood. Cadangan terakhir ialah waktu operasi kedai dalam kampus dipanjangkan. Tempoh operasi kafeteria, kedai runcit, kedai buku, perkhidmatan bank dan farmasi di dalam kampus dilanjutkan dengan lebih panjang. Sebagai contoh, kedai dan perkhidmatan kampus boleh bermula dari jam 6 pagi hingga 10 malam dengan syarat pelajar harus mematuhi prosedur operasi standard iaitu SOP. Pelajar yang telah lengkap vaksin boleh makan di kafeteria. Pihak universiti boleh memberi diskaun yuran atau voucher kepada pelajar sebagai galakan pembelian barang dalam kampus. Selepas menjana idea melalui topi hijau, cadangan-cadangan tersebut akan dinilai melalui topi kuning, topi hitam dan topi merah. Jadi, langkah pertama yang dinilai ialah pihak universiti boleh menetapkan jadual khas dan borang untuk mahasiswa keluar dari kampus. Bagi topi kuning, iaitu kesan atau aspek positif, ialah pergerakan pelajar dapat dikawal semasa pandemik COVID-19. Pelajar masih mempunyai peluang untuk membeli barang keperluan dari luar kampus dan pada masa yang sama dapat mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19 dalam kampus kerana mereka tidak dapat keluar kampus dengan sesuka hati. Dari aspek negatif, iaitu topi hitam, pelajar mungkin akan langgar hak waktu khas yang ditetapkan. Sebagai contoh, pelajar akan keluar untuk mencari hiburan semasa waktu khas dan ini menyebabkan mereka lupa untuk balik ke kampus dan masa yang ditetapkan. Bagi topi merah, iaitu kesan emotif, ialah pelajar mungkin berasa tertekan kerana mereka wajib pulang ke kampus dalam hak masa yang ditetapkan untuk mengelakkan hukuman. Contohnya, mereka akan berasa risau atau stres apabila menghadapi kesesakan lalu lintas dalam perjalanan balik ke kampus. Setakat ini saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Marlia, anak kilat nombor metrik 147440 akan menyambung pembentangan ini. Baiklah, untuk langkah yang seterusnya iaitu pihak universiti sepatutnya menggalakkan pelajar membeli barangan dan makanan atas talian. Langkah ini turut memberi kesan dari 3 aspek. Yang pertama, untuk kesan positif yang diwakili oleh topi kuning, apabila pelajar membeli barang atau makanan secara atas talian, mereka dapat mengurangkan kontak antara diri mereka dengan orang luar yang berkemungkinan
mendapat jangkitan COVID-19. Apabila kurangnya kontak antara mereka dengan orang luar, maka risiko jangkitan COVID-19 juga akan berkurang. Hal ini dapat melindungi pelajar sekaligus dapat mengelakkan berlakunya kluster antara pelajar universiti. Kesan yang seterusnya diwakili oleh topi hitam adalah kesan yang negatif untuk langkah ini. Apabila membeli barang secara atas talian, berkemungkinan barang tersebut akan lambat sampai ataupun sampainya barang yang tidak sama dengan barang yang dipesan. Selain itu, terdapat juga risiko berlakunya penipuan atas talian. Kes penipuan atas talian memang semakin meningkat dalam situasi pandemi ini kerana terdapat sesetengah pihak yang cuba mengambil kesempatan di atas musibah yang melanda penduduk di seluruh dunia ini. Kesan yang bersifat emotif yang diwakili oleh topi merah pula, pelajar akan berasa risau apabila barang mereka lambat sampai, lebih-lebih lagi jika barang tersebut adalah barang yang penting ataupun barang yang diperlukan dengan segera. Selain itu, sudah semestinya mereka akan marah sekiranya mereka menjadi mangsa penipuan atas talian atau barang yang diterima oleh mereka rosak atau tidak sama seperti yang telah dipesan. Baiklah, langkah yang seterusnya iaitu pihak universiti boleh melanjutkan waktu operasi kedai yang terdapat di dalam kampus. Hal ini dapat mengurangkan pergerakan keluar masuk pelajar ke dalam kampus. Apabila waktu operasi kedai di dalam kampus dipanjangkan, kesesakan akan kurang berlaku kerana pelajar mempunyai lebih masa untuk mendapatkan barang keperluan mereka. Selain itu, mereka juga boleh membeli barang keperluan mereka mengikut kesesuaian masa masing-masing. Namun begitu, risiko jangkitan di dalam kampus akan meningkat kerana pelanggan boleh masuk lebih daripada sekali. Apabila pelanggan boleh masuk lebih daripada sekali, maka berlakunya peningkatan kontak rapat sesama pelanggan dan hal ini sekaligus menyukarkan pihak kesihatan atau pihak yang terlibat untuk mengesan semua kontak yang terlibat dalam jangkitan yang berlaku dalam kampus. Dan secara tidak langsung, hal ini akan menimbulkan kegelisahan dan kebimbangan terhadap risiko jangkitan. Bukan itu sahaja, pelajar turut gelisah dan bimbang kerana kurang pilihan barangan di kedai di dalam kampus kerana sudah tentu pelajar akan berpusu-pusu membeli keperluan masing-masing di kedai yang berhampiran dengan mereka, iaitu kedai yang terdapat di dalam kampus. Kesimpulannya, dalam situasi pandemik yang melanda seluruh negara ini, semua pihak hendaklah mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kerana SOP ini merupakan garis panduan yang disediakan untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19 sekaligus melindungi semua pihak. Hendaklah diingatkan bahawa SOP tersebut dikeluarkan setelah mengambil kira pendapat dan kesannya kepada semua pihak. Oleh itu, kita hendaklah bertoleransi antara satu sama lain kerana kita semua terkesan akibat pandemik ini. Baiklah, ini merupakan senarai rujukan kumpulan kami. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.